Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 25 Januari bersama saya Aziz Arifin dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Dan berikut tajuk utama malam ini. Bapa durjana tendang pukul rogol anak perempuan sulung. Juga pantai timur banjir, air bukit punca Sungai Lembing tenggelam. Remaja perempuan yang ditendang dan dipukul bapanya yang mabuk sehingga menerima 12 jahitan pada kepala tengah malam kemarin dipercayai turut menjadi mangsa rogol suspek. Kejadian itu dikatakan berlaku selepas remaja berusia 17 tahun itu mendedahkan tindakan suspek kepada teman wanita bapanya itu yang tinggal serumah. Ketua Polis Rembau, Deputi Superintenden Hazri Mohamad mengesahkan perkara itu dengan hasil temu bual dan pemeriksaan doktor mengesahkan mangsa pernah dirogol. Kejadian dipercayai berlaku ketika mangsa dan suspek berada di rumah di Kampung Kendong Baru kira-kira jam 2 petang. Kes disiasat mengikut Seksyen 376(B) Kanun Kesiksaan. Semalam, media melaporkan remaja terbabit dimasukkan ke hospital selepas ditendang dan dipukul dengan pelbagai objek oleh bapanya sehingga menerima 12 jahitan pada kepala. Kejadian berlaku kira-kira jam 12.30 malam itu dipercayai berlaku ketika suspek 47 dalam keadaan mabuk. Suspek kini direman hingga 27 Januari. Polis beri jaminan akan menjalankan siasatan secara telus, adil dan saksama berhubung kes melibatkan seorang pegawainya berpangkat sarjan yang didakwa merogol remaja perempuan berusia 16 tahun lalu. Timbalan Ketua Polis Perak Datuk Azizi Mat Aris berkata kes terbabit kini sedang dalam siasatan polis. Seperti mana siasatan-siasatan lain, cara SOP yang lain, kita akan menjalankan siasatan telus tanpa mengira subjek berkenaan adalah warga negara, warga polis sendiri. Jadi siasatan kita telus. Menurut Datuk Azizi, polis sedang mengenal pasti sama ada kejadian terbabit benar-benar berlaku. Pihaknya perlu mendapatkan pengesahan beberapa perkara sebelum siasatan dapat diselesaikan segera. Semalam media melaporkan seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun mendakwa dirogol seorang pegawai rendah polis berpangkat sarjan dalam kejadian berasingan pada Julai dan Oktober tahun lalu. Menurut sumber, pelajar tingkatan 4 itu dirogol dalam sebuah kereta di dua lokasi berasingan di hadapan balai polis dan di kawasan parkir Pasaraya di Seri Iskandar. Ketua Polis Daerah Perak Tengah Superintenden Hafizul Helmi Hamzah memaklumkan pihaknya menerima laporan berkaitan kes terbabit pada 20 Januari lalu. Beliau berkata, siasatan masih diteruskan mengikut Seksyen 376 Kanun Kesiksaan dan tiada sebarang tangkapan dibuat setakat ini. Banjir kilat di Pekan Sungai Lembing dekat Kuantan lewat petang semalam didakwa berpunca daripada air dari bukit sekitar penempatan itu. Menurut penduduk, Saleh Kidam, 81 tahun, pada awalnya air bukit yang memenuhi pekan itu sebelum limpahan dari sungai memburukkan lagi keadaan. Mula-mula banjir itu bukan dari sungai, air bukit. Air bukit itu melandakan dekat kampung tu. Jadi naik itu, bila naik itu air sungai pun datang. Jadi bertambah banjir lah, sekejap aja. Tak sampai dalam setengah jam pun penuh. Dia yang sudah menetap di situ sejak 43 tahun lalu mengaku sudah lali berpindah ke PPS susulan kediaman mereka sering tenggelam. Katanya banjir kali ini lebih mencabar buat dirinya yang merupakan seorang penghidap kanser. Namun dia bernasib baik kerana tinggal bersama anaknya walaupun tidak sempat menyelamatkan barangan miliknya termasuk sebuah motosikal miliknya. Seorang lagi penduduk, Mak Ahmui, 74 tahun berkata beliau bernasib baik kerana cepat membuat keputusan untuk berpindah ke PPS. Katanya tindakan itu selepas mendapat tahu kejadian banjir kali ini telah meragut nyawa seorang penduduk di kawasan terbabit. 1 bulan terpana itu Happy New Year. Satu kali kita takut lah melali naik atas
mati. Semalam satu orang mati. Tauke, Santi Tauke mati lah. Sayang lah. Ya. Saya kenal dia. Dalam pada itu, seorang pemilik kedai 3D Sungai Lembing dikenali sebagai Lee Yi Chong, 62 tahun, ditemukan lemas selepas dipercayai hanyut di bawah arus deras ketika cuba menyeberangi jalan yang dinaiki air di Pekan Sungai Lembing malam tadi. Hujan lebat berterusan sejak Selasa menyaksikan Kelantan mulai dilanda banjir gelombang keempat sejak semalam dan Pasir Putih menjadi jajahan pertama terjejas. 350 mangsa melibatkan 119 keluarga telah dipindahkan ke dua pusat pemindahan sementara PPS iaitu di Sekolah Kebangsaan SK Canggai dan SK Wakaf Raja. Laman web Public Info Banjir merekodkan satu sungai melepasi paras bahaya dan satu melepasi paras amaran, sementara 4 lagi bacaan lepasi paras waspada. Sungai lepasi paras bahaya adalah Sungai Golok di Kampung Jenob, Tanah Merah iaitu 24.19 meter melebihi paras bahaya 23.50 meter. Manakala Sungai Nal di Kuala Krai mencatat bacaan 24.49 meter melepasi paras amaran. Sementara itu, bagi pasangan kembar Rohana dan Rohani Sakri, 41 tahun, mereka sudah lali menjadi penghuni PPS setiap kali monsun timur laut MTL melanda sejak 18 tahun lalu. Namun kali ini lebih menguji apabila Rohana baru selesai menjalani pembedahan di bahagian perut kerana mengandung di luar rahim. Saya memang tak tahu rumah ni hujan, mungkin saya dari itu hospital pergi balik-balik memang air dah banyak dah. Balik rumah pun mikir anak duduk rumah. Ada 2 orang kecil. Balik-balik sampai kat rumah tu air kat atas lutut. Nak minum malam air naik ialah sampai kat pohon. Ayolah. Anaknya berapa orang? Anak kecil tu 2 orang, besar sulung je satu. Kecil sekali setahun 4 bulan. Rohana berkata kali ini air yang naik dengan cepat selain arus yang laju menyebabkan dia dan suami Zuki Mat Hashim 49 tahun bersama 6 anak termasuk seorang orang kurang upaya OKU Siti Abibah Natasha 21 tahun mengambil keputusan untuk berpindah ke PPS jam 10 malam tadi. Ini adalah kali kedua dia berpindah selepas rumah turut dilanda banjir pada November lalu. Kembarnya Rohani berkata setiap tahun mereka akan berpindah ke PPS kerana kawasan tempat tinggal dekat dengan Sungai Tasik Tok Kundur yang turut terkesan apabila berlaku hujan di kawasan Terengganu. Balik dalam pukul 5 kemarin, air saya mengarung tu, saya jalan tu air parah dagu. Tu pun baturan dengan pelapung. Kalau tak baturan pelapung memang tak boleh jalan dah. Air naik cepat. Air naik cepat lah. Air naik serak. Belum ni memang begitu. Belum ni air tu kurang naik biasa je naik. Tahun lepas berapa kali pindah? Tahun lepas sekali pindah. Tapi sekali pindah pun atas rumah lah sekali pindah. Air kat luar biasa tahun lepas 3 kali 4 kali naik air. Tapi tak pindah. Manakala di Terengganu, jumlah mangsa banjir semakin berkurangan. Setakat jam 2 petang, 1,486 orang daripada 425 keluarga berada di PPS. Ketua Negara Berjiwa Rakyat sentiasa dirindui. Alhamdulillah, bertemu kembali. Raja Berjiwa Rakyat ternyata bukan hanya sekadar ungkapan semata-mata tetapi dizahirkan menerusi kepribadian yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah setiap kali menyantuni rakyat. Meskipun membawa gelaran Ketua Negara,
Namun baginda sentiasa mesra dan bersederhana setiap kali bersama rakyat. Dan kasih sayang baginda kepada rakyat tidak pernah luntur, tidak kira rakyat di Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Wartawan Hanisa Hasanuddin ke Borneo untuk mendengar sendiri momen indah rakyat jelata bersama Sang Raja. Dari Tawau Sabah hingga Teluk Melanur Sarawak, baginda telah menelusuri perjalanan sepanjang 2,154 km istimewa khas untuk menyantuni rakyat Sabah dan Sarawak. Kembara Kenali Borneo yang diilhamkan sendiri oleh baginda memberi peluang kepada baginda untuk membina jambatan silaturahim antara Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Adalah menjadi impian beta untuk memandu menelusuri lebuh raya Plan Borneo ini, khususnya untuk beta dan Raja Permaisuri mengenali dengan lebih rapat lagi rakyat beta di pendalaman bumi Kenyalang dan negeri di bawah Payun. Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah merupakan pemimpin negara yang pertama mengembara mencemar duli ke Sabah dan Sarawak untuk bersama rakyat. Kembara Kenali Borneo yang bermula pada 3 hingga 13 September 2023 merupakan satu detik indah buat rakyat Sabah dan Sarawak yang berpeluang melihat Agong dengan lebih dekat. 4 jam berdiri di tepi jalan raya tetapi tidak berasa letih. Itu pengalaman yang diceritakan rakyat Sabah ketika mereka beratur di tepi jalan raya untuk menunggu ketibaan Agong dan Permaisuri. Bahkan sehingga hari ini, video rakaman yang merakamkan momen terindah itu disimpan rapi di telefon bimbit mereka untuk ditatap di kemudian hari. Kami sejak tunggu dari jam 9.30. Berbaris di siring jalan lah sampai jam 1. Dia datang ke masjid Bandara yang Kota Kinabalu memang teruja lah. Kami pun memang rasa senang hati lah. Sebab kan pertama kali datang ke Sabah. Memang mantap lah. Raja itu Agung tu memang membaikkan hati Sabah lah. Tapi sekarang masih dalam hati lagi lah. Masih semangat dalam hati lah. Belum lagi terpadam lagi. Oi, lampau mengagumkan kedatangan dia. Sebab dia hormat dengan dia punya rakyat. Kita pun happy lah sama dia. Memang tak pernah lupa kalau dia datang lagi, sambut lagi dengan baik. Dalam peritu, seorang pemilik restoran Sangkoi Elias Saini Pagar tidak menyangka Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah sanggup mengetepikan tarjat dengan memeluknya hanya kerana sekeping gambar. Ia seperti mimpi di siang hari yang menjadi kenyataan. Kami panggillah Permaisuri boleh selfie. Tapi yang dia ni cakap, tidak boleh, dia mau cepat ni, dia bilang. Jadi itu Permaisuri dia tarik saya. Nah, terus saya tepuk gini lah, tengoklah gambar saya. Terus dia pegang sini, saya pun mau jatuh, pegang sini. Tapi itu gate di belakang dia tarik, tidak boleh pegang pula tuh kan. Jadi gambar macam itulah. Kembara Kenali Borneo, satu penjelajahan epik selama 11 hari menzahirkan keprihatinan raja terhadap rakyat dan kehidupan di Sabah dan Sarawak. Menerusi kembara berkenaan, Seri Paduka berdua berpeluang mendengar luahan dan rintihan rakyat langsung dari mereka untuk kemudahan penduduk Sabah dan Sarawak. Ini membuktikan raja dan rakyat berpisah tiada. Menurut hadis riwayat At-Tirmizi, sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Detik terindah buat rakyat Sabah dan Sarawak yang berpeluang berada begitu dekat bersama baginda dan Permaisuri Agong akan sentiasa terpahat di dalam hati mereka. Sehingga hari ini mereka meluahkan perasaan itu dengan penuh keriangan dan juga senyuman seolah-olah baru sahaja berlaku. Dan dengan pengalaman yang jarang-jarang berlaku ini, ia sedikit sebanyak dapat mengeratkan lagi hubungan rakyat Semenanjung dan juga Sabah Sarawak yang mungkin sebelum ini kurang dirasai oleh penduduk di sini. Daulat tuanku, menjunjung kasih tuanku.
Anissa Sanudin dan juru kamera Razin Kirudin dari Sabah untuk Berita Ahli Hijrah. Tabung Haji TH menafikan dakwaan institusi itu mengagihkan kuota tertentu kepada pihak swasta atau pengendali jemaah haji PJH. Orang awam diminta untuk tidak menyebarkan berita palsu atau belum dipastikan kesahihannya yang boleh mencetuskan keresahan masyarakat. Kuota haji berjumlah 31,600 telah diberikan Kerajaan Arab Saudi adalah mengikut sistem pendaftaran haji terbuka berdasarkan konsep mendaftar dahulu didahulukan yang dilaksanakan sejak tahun 1995. Apabila bakal jemaah sudah terpilih di dalam kuota tahunan, mereka boleh memilih sama ada ingin menunaikan ibadat haji melalui TH Muassasah atau melalui syarikat-syarikat PJH yang telah dilesenkan oleh TH. Dakwaan TH hanya mengendalikan 11,000 jemaah pada tahun ini juga tidak benar kerana majoriti jemaah haji atau sekitar 70% hingga 80% adalah melalui muassasah. Syarikat PJH pula membuat bayaran kepada TH bagi setiap jemaahnya untuk perkhidmatan dan kemudahan di Tanah Suci, termasuk bayaran wajib yang dikenakan oleh pihak Arab Saudi. 25,000 kursus dan latihan percuma ditawarkan sepanjang penganjuran Minggu Latihan Kebangsaan NTW 2024 yang akan berlangsung 24 hingga 30 Jun datang. Menteri Sumber Manusia Stephen Sim Chee Kiong berkata, beliau mensasarkan seramai 150,000 orang menyertai latihan-latihan dengan jumlah pembiayaan oleh industri sebanyak 200 juta ringgit. Tahun lalu, program National Training Week 2023 telah berjaya melatih ataupun memberikan latihan percuma kepada 130,000 orang pelatih bersamaan dengan 21,000 kursus percuma di seluruh negara bersamaan 500,000 jam latihan. Jadi saya telah menekankan bahawa kita perlu melihat kepada latihan-latihan yang berkualiti sebab targetnya ialah untuk tahun ini National Training Week akan menjadi papan luncur training launchpad untuk kita melihat kepada satu dasar ataupun satu sasaran di mana pemberi latihan ataupun skill training provider di Malaysia ini mencapai satu kualiti tahap antarabangsa. Saya yakin sebenarnya tadi saya dah sebut ekosistem kita ada. Kita ada syarikat-syarikat industri bertaraf dunia. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Pembangunan Sumber Manusia HRD Corp, Datuk Syahul Daud. Mengulas lanjut, Steven berkata, program literasi kecerdasan buatan AI antara program yang akan turut ditawarkan pada tahun ini selain kursus yang berkualiti tinggi. Selain itu, tambah beliau, pembaharuan NTW tahun ini adalah pembukaan penyertaan bukan hanya kepada golongan pekerja sektor swasta, malah kepada penjawat awam. Program tersebut merupakan 1 minggu yang penuh dengan acara latihan serta aktiviti yang menghimpunkan organisasi dan individu dari pelbagai latar belakang dan industri untuk mengalami peluang pembelajaran dan pembangunan di seluruh negara. Sebanyak 5 teras latihan dan kursus yang ditawarkan termasuk kemahiran hidup, kemahiran masa depan, kreativiti dan inovasi, keuangan dan pembangunan mampan. Yayasan Mihrab salur dana RM150,000 bagi membantu melengkapkan proses pembinaan fasa akhir Masjid Al-Falah di Kampung Sungai Ramal Dalam, Kajang. Pengasas Yayasan Mihrab, Dr. Arif Arifin berkata, menerusi kempen membina aset Islam Masjid dan Tahfiz, pihaknya berharap dana tersebut membolehkan kerja-kerja pembangunan masjid dapat disiapkan dengan kadar segera. Dr. Arif berkata, projek berkenaan kini sudah mencapai 95% siap meskipun pembinaan Masjid Al-Falah yang bermula pada 2016 itu pernah terhenti seketika berikutan kehabisan dana selain pandemik COVID-19. Pada tahun lepas, di sekitar awal tahun 2023, kita telah pun menyampaikan sumbangan pertama awal sebanyak RM50,000. Jadi selepas penyampaian yang pertama sehinggalah di hujung tahun 2023 dalam 2012, jumlah yang kami dapat sampaikan untuk setakat ini adalah berjumlah RM150,000. Dan untuk fasa seterusnya kami menjangkakan sebelum Ramadan dapat menyampaikan lagi sumbangan dan jumlah itu kami harap dapat bagi lebih lagi
kalau sekiranya masyarakat ramai-ramai turut sama membantu untuk sama kita bantu Masjid Al-Falah ini, insya-Allah. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Masjid Baru Al-Falah, Datuk Maulud A. Wahid berkata, pembinaan masjid itu menelan keseluruhan belanja sebanyak 18 juta ringgit. Dan pihaknya masih memerlukan dana sebanyak 2.5 juta ringgit bagi meneruskan kerja-kerja pembinaan di fasa akhir yang berbaki 5% dan berharap dapat disiapkan dalam tempoh terdekat bagi memudahkan jemaah bersolat tarawih ketika Ramadan nanti. Kariah Masjid Sungai Ramal Dalam dengan keseluruhan penduduk dianggarkan berjumlah 10,000 orang tidak lagi dapat menampung jemaah yang semakin bertambah dan ketidakselesaan ruang masjid lama yang sempit. Memang tak dapat nak menampung sebab dengan penduduk setempat yang ada ni sehingga ke pagar jalan raya dan maknanya ahli kariah terpaksa solat di luar di kaki lima. Jadi memang amat tidak bersesuaian dan memang semua ahli kariah mengharapkan operasi masjid ni dapat dijalankan, dapat digerakkan seberapa segera yang boleh lah supaya memberi keselesaan kepada semua anak kariah di sini. Berkonsepkan seni bina Masjid Nabawi, Masjid Al-Falah dijangka dapat menampung kehadiran kira-kira 3,500 jemaah bersolat pada satu-satu masa. Pembinaan melibatkan ruang solat yang lebih selesa, dewan kuliah, pejabat dan pelbagai fasiliti selain dewan seberguna bagi masjid menjana pendapatan. Orang ramai yang ingin turut sama menyumbang dalam pembinaan Masjid Al-Falah boleh menyalurkan infak menerusi akaun Maybank Yayasan Mihrab Tertera atau scan QR yang terpapar. Jemaah Surau Al-Islah Seksyen 7 Shah Alam terpaksa bersesak lebih 26 tahun lalu. Keadaan lebih tidak selesa ketika hendak menunaikan solat Jumaat terlalu padat. Menurut jurucakap Surau Al-Islah Hassan Adli, keadaan surau yang daif membuatkan jemaah yang hadir beribadat dalam keadaan kurang selesa. Ada kawasan yang bocor apabila hujan dan ada lantai yang sudah mula rosak dan pecah. Pertambahan penduduk di sekitar kawasan berkenaan termasuk pelajar universiti, kaki tangan hospital membuatkan surau berkenaan perlu dinaik taraf kerana keluasannya ketika ini tidak mampu menampung lebih ramai jemaah. Sebab tu kita mengajak kepada para jemaah semua tuan-tuan dan puan untuk menyumbang sebab ialah kita nak buat surau tapi kita tak ada dana. Jadi tanggungjawab AJK kata kalau kita tak buat kita berdosa sebab melibatkan keselamatan. Tambahan pula pernah berlaku bulan Ramadan sampai blackout, ya, ada berlaku lita pintas, kemudian ada sedikit sikit pendawaian. Kalau tengok, saya sendiri pun pernah tengok pendawaian tu memang nampak sangat bahayalah. Sebab tu pihak surau bincang kalau kita tak buat sampai bila kita nak buat kan, kalau takkan kita nak tunggu sampai surau ni dah berlaku benda yang tak diingini. Sementara itu, Surau Al-Islah juga mempunyai pengajian Al-Quran untuk pelajar Mahat Tahfiz Al-Islah dengan dana naik taraf yang bakal dikumpul sedikit sebanyak mampu memberi keselesaan kepada pelajar. Ketika ini, jumlah dana terkumpul melebihi 1 juta ringgit dan pihak Surau Al-Islah memerlukan 50% dana bagi memulakan proses menaik taraf. Jumlah keseluruhan dana yang diperlukan adalah 10 juta ringgit. Orang ramai yang ingin menyumbang boleh salurkan ke akaun Bank Islam Projek Wakaf Surau Al-Islah Tertera atau layari laman web www.suraualislahsection7.com. Malaysia tuntut Israel bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kemusnahan Gaza. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita beralih ke perkembangan luar negara. Malaysia menuntut Israel bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pencabulan undang-undang antarabangsa yang dilakukan terhadap Gaza. Menteri Luarnya Muhammad Hassan dalam debat terbuka peringkat menteri di Majlis Keselamatan PBB di New York berkata, purata 246 warga Palestin dibunuh setiap hari atau 10 pembunuhan setiap jam. This illegal and immoral pogrom of total annihilation
should bring us to a single decision by members of this council. It is time to recognize what Israel has been doing as genocide. And it is time to accept the state of Palestine as a full member of the United Nations. Malaysia dalam pada itu menyambut baik dan menyokong keputusan Afrika Selatan untuk memulakan prosiding perundangan ke atas Israel di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Beliau juga menggesa PBB untuk bertindak segera bagi menghentikan pembunuhan rakyat Palestin dan mengadakan gencatan senjata. We urge the Council to act now. The Council must take a united and decisive action to stop the war, save civilian lives, end collective punishment, stop the killing now. Thank you very much. Ruang solat tertinggi di dunia dengan pemandangan menghadap Kaabah dan Masjidil Haram telah dibuka di sebuah hotel mewah Jabal Omar, Makkah. Dikenali sebagai Sky Musola, ruang solat itu terletak di jambatan penghubung antara dua bangunan pada ketinggian 483 meter dari paras laut. Ketinggian ini disahkan dalam buku rekod dunia Guinness sebagai ruang solat tertinggi. Ruang ini berada di jambatan menara berkembar di tingkat 36, 37 dan 38. Ia telah direka khas dengan suasana persekitaran dan menawarkan pemandangan Masjidil Haram serta Kaabah. Lebih menarik, setiap jemaah dan pelancong boleh mendengar laungan azan dan merasai solat dengan jarak yang dekat. Menurut pihak hotel, ruang ini memiliki 550 meter persegi yang mana ia boleh menampung lebih 500 jemaah. Sky Musola ini antara bukti seni bina dan kreativiti tanpa had yang menggunakan teknologi canggih dan peralatan khas untuk rekaan yang luar biasa. Laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Aziz Arifin dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.